nak balik ke dunia, nak bagi tahu ke umat. Sampai tengah jalan langit keempat, jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa duduk kat situ jumpa Nabi Musa, dia tanya, mari jumpa Allah Ta'ala. Ni projek ni. Betul? Projek apa? Oh, mega sungguh kali ni. Setakat mana mega tu? Semayang 50 waktu. Mak kau banyaknya. Mak kau banyak ni semayang tu. Tak berapa nak boleh buat. Fikir-fikir balik tak boleh nak buat. Jadi nak jumpa Allah Ta'ala minta kuasa, minta kurang. Naik turun, kurang 5, naik turun gitulah. Dia naik, kurang 5, naik pula, kurang 5. Naik sikit dapat 5 kan. Dan akhir sekali Allah, Nabi Muhammad sekarang dah tak tergambar dan nak minta lagi kurang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak nak gambarkan daripada cerita yang dah bawa, macam mana perjalanan di antara langit-langit itu ada penghidupan. Macam mana penghidupan tu, wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Ada penghidupan. Kita ni ilmu dalam kadar langit yang pertama ni pun kadang-kadang ilmu kita ni agak terbatas. Ada benda kita tahu, ada benda kita tak tahu. Atas langit tu ada ilmu lain pula, ada penghidupan lain yang perlu kita kaji. Apa dia? Wallahu a'lam kan? Wallahu a'lam. Dan Allah Ta'ala buat tu dengan pembinaan. Ada binaan. Kita tengok langit pertama baru. Langit pertama tu bawah sikit, dia ada awan. Awan tu pula macam jenis awan ada. Ada awan hitam, ada awan putih, ada awan merah-merah, ada awan nano. Orang buat lagu pula, awan nano kan? Buat lagu pula awan nano. Ada macam-macam awan lah. Tak nak cerita awan tu pula apa kerja dia. Kerja awan tu, dia pergi payungi kita. Dia memayungkan kita. Air tu daripada langit atas tu dia turun mampus gitu. Saja-saja turun, bruh, jatuh air. Berat kita Syekh. Kita ni hujan batu ya. Hujan batu turun. Allah, susah je nak hidup. Anak sendiri pernah jumpa hujan batu, rasa susah. Kita naik motor tu, hujan yang turun tu bukan hujan batu, pun hujan biasa. Kita tak pakai cermin dekat kita punya kopi tu kan. Kita rasa pedih muka ni kena. Panjang masa muka tu kan. Baru kena air, itu pun rasa tak tahan. Cuba bayangkan kalau hujan batu. Hujan batu. Kereta duduk kat luar, hujan batu. Jatuh batu, pecah cermin kereta. Tak ada besar besar. Hujan batu. Orang Melayu buat keluar pula istilah hujan emas. Orang Melayu kata. Kan? Hujan emas dekat negara orang, kan negara kita kan, negara orang. Hujan air dekat negara kita. Kita nak dunia kita juga. Memang kena mampu duduk kat hujan emas. Duduk jatuh atas kepala tak mati saja. Ni kena emas ni berharga. Berharga. Kalau kena atas kepala, pecah kepala mati. Emas berharga. Tak ada berharga. Kan? Tapi nak bagi tahu, Allah Ta'ala punya nikmat, dia tak terus biji. Tak. Dia ada tempat stesen air itu. Air itu stesen dia. Turun berhenti situ. Daripada situ tu dia apung air tu banyak, dia turun sikit-sikit. Dia panggil hujan. Nampak? Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi ni apa tujuan? Tujuannya dia nak pamerkan sayang dia kepada kita. Dia sayang lah kita ni. Kita je tak sayang dia. Itu masalah dia. Kita je tak sayang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu dia buat langit dengan bumi, ada pula sistem-sistem dia. Orang buat kajian, Newton buat kajian teori graviti. Newton, orang barat atau orang kafir semua duduk pergi berehat satu pokok sana, dia fikir nak makan apa. Tiba-tiba apple jatuh ke bawah. Dia berfikir, kenapa apple jatuh ke bawah? Kenapa apple tu tak naik? Fikir unik Mamat. Dia fikir-fikir, dia kaji, dia pun keluar satu istilah namanya graviti. Dia duduk atas muka bumi ni ada satu sistem namanya graviti. Graviti ni apa dia? Sistem tolak menolak. Kanan tolak kiri, kiri tolak kanan, atas tolak bawah, bawah tolak atas. Bila ada sistem graviti dekat bumi, kita ni duduk elok-elok atas muka bumi. Kita duduk. Lepas tu graviti tu pula dia ada kadar, tahap dia. Dekat langit sampai kadar-kadar tertentu, dekat situ dia ada graviti. Atas tu dah tak ada graviti dah. Bila kita sampai ke atas kadar lebih daripada kadar tak ada graviti tu, maka kita akan hidup terawang-awangkan. Kan? Awang pergi kat bulan tu kan, dia pakai adalah dia punya baju dia, boboh oksigen siap-siap. Nak hidup tu lah. Duduk kali pijak atas bulan, kali duduk, kali pijak. Kalau pijak terangkat balik. Dia terapung sebab tak ada graviti. Bumi ni ada graviti. Sistem tolak-tolak, kanan tolak kiri, kiri tolak kanan, atas tolak bawah, bawah tolak atas. Last sekali bila kita akan ke bumi ni, duduk rapat atas muka bumi. Siapa punya kuasa? Allah Ta'ala punya kuasa. Dekat bumi, dia bubuh graviti. Dekat bulan, dia tak bubuh graviti. Allah Ta'ala. Sebab sesuai dengan cara kita di dunia ni, kena ada graviti. Dan penghidupan dekat
ketiga nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi, kata Allah, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah Ta'ala telah menurunkan daripada langit itu air. Dia turunkan air itu lah. Dah lah dia buat bumi, kita boleh duduk dalam bumi ni. Lepas tu kita ni pula ada dekat bumi ni. Tok nenek kita dulu pun ada dekat bumi ni. Dia sediakan langit tu, daripada langit tu datangnya air. Air tu pula tak datang terus, dia berehat sekejap dekat satu tempat namanya awan. Daripada awan tu turun. Siapa yang turunkan air? Allah Ta'ala. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan daripada langit itu air. Bukan saja dia turun tau. Allah Ta'ala kalau kata tak turun air tu. Dia kata turun. Maknanya ada tukang bagi arahan. Tukang bagi arahan untuk nak bagi air tu turun. Macam handphone, orang telefon. Orang tu telefon ni tak ada Tuhan kan dengar dah. Dia mesti ada arahan. Arahan ni tekan switch. Mak tekan, buang kat telefon. Dia bunyi lagi letak kat telinga tu, gila lah tu. Ni cakap apa ni kurang-kurang apa ni pecah luar telinga je kan. Kaedah dia bila bunyi, kita ada arahan yang kita bagi arahan pada handphone. Apa arahannya? Yang kita tekan. Tekan tu kita buang kat telefon cakap. Ada tukang tekan switch. Kita naik kereta. Naik kereta tu tengok ada lubang. Brake kejut. Brake tu bukan kita kan hati kita brake tu brake. Tak. Dia brake tu kita kena buat tindakan. Pijak brake. Pijak tu berhenti. Kaedah dia begitu. Allah Ta'ala turunkan air daripada langit tu semua. Ada arahan. Ada sway. Sway tu kat mana? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuasa Allah Ta'ala lah. Semua ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia buat? Tujuan dia buat. Dia buat bukan saja buat. Dia buat misalnya sebab ma khalaqta hadza batilan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Tuhan kami, tidaklah kamu ciptakan ini sia-sia. Allah Ta'ala buat apa pun mesti bersebab. Sebab itulah gambaran kebijaksanaan Allah. Manusia pun kalau dia buat satu benda tak ada sebab, orang kata gila tau. Kenapa makan nasi? Entah, tak tahu makan. Gila ke apa? Sesaja nak makan kan. Kenapa datang masjid? Entah, tak tahu sampai ke masjid. Pelik. Orang datang masjid ada sebab tau. Kenapa datang masjid? Saya datang masjid ni sebab nak sembahyang. Ada sebab jawapan ni. Kenapa datang masjid ni? Saya datang masjid sebab nak dengar kuliah. Kenapa habis sembahyang pakai-pakai balik? Yalah nak berehat pula. Nampak dia ada jawapan. Sebab tu mesti ada. Allah Ta'ala buat atas muka bumi ni mesti ada sebab tau. Bukan sesaja nak buat. Orang tanya nak, dah kalau Allah Ta'ala dia buat semua benda ni sebab, kenapa dia buat cicak? Penat jawab. Dia pula tanya soalan, dia buat cicak tu kenapa? Allah, penat dia kena jawab. Tahan lagi. Yang pergi tanya nak, kenapa Allah Ta'ala buat tikus? Itu pun susah nak jawab tu. Ada orang tanya lah, kenapa Tuhan ni buat tikus? Kalau Tuhan tu dia buat dia sebab. Anda fikir-fikir, anda rasa ada jawapan, dan anda tak tahulah jawapan dia tepat ke tidak. Tapi kalau jawapan anda, Allah Ta'ala buat tikus ni tujuannya nak berkata tempat tu bersih atau berkotor. Kita pergi satu tempat, kalau ada tikus, orang tu faham tempat ni tak bersih. Jabatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan, dia kalau pergi kedai, pergi cek bersih ke tak. Dia nak bagi grade A ke B ke C tu kan. Dia nak bagi grade, dia tengok kedai tu nombor 1, tengok ada tikus tak ada. Bersih lagu mana pun, tiba-tiba ada tikus. Tak bersih. Tak boleh bubuh A ni, kena bubuh Z. Ada tikus ya. Tikus ya. Sebab kalau ada tikus, kau bersih, kau ada itu semua kulit semua tu. Sebenarnya hati kat belakang kotor. Tikus tu untuk kita nak tahu tempat tu bersih ke tidak. Maknanya Tuhan buat tikus tu ada sebab. Buat tikus tu ada sebab. Nampak? Dia buat apa pada sebab. Cuma rahsia tu kita kena kaji hari ni. Kaji selidik. Allah Ta'ala bagi kita akal, Allah Ta'ala bagi kita maklumat-maklumat, kita kaji, baru kita nampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala buat semua ni ada sebab. Sungguh juga Allah Ta'ala dia pergi buat bumi. Dia pergi buat bumi tu pula terhampar. Bukan sekadar bumi terhampar, dia pergi buat langit pula. Dia bukan sekadar buat langit tu pula datang air daripada situ. Air tu pula tu tak turun-turun. Tutup ada purit sekejap tengah jalan. Namanya awan. Daripada air, daripada awan tu air turun dekat bumi. Dia buat apa tujuan? Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Tujuan yang pertama, dia nak mengeluarkan daripada buah-buahan itu rizqan lakum, rezeki bagi kamu. Boleh hidup ni Syekh sebab ada bumi, ada langit. Kalau tak ada ni, tak boleh nak makan kita ni Syekh. Tumbuh-tumbuhan tu hidup. Agak-agak sesaja tumbuh. Tak. Tumbuh-tumbuhan kalau kita tanam dalam rumah, kaedah dia kena jiwai. Betul tak? Pokok tu kalau kita tanam dalam rumah,
Pokok tu last kali dia pergi cari juga udara kat luar. Last kali dia cari pergi kat luar. Dolor ujung tu pergi keluar juga. Sebab dia kena ada udara. Udara tu sebenarnya membantu untuk pokok tu hidup. Betul? Kaedah pokok pun begitu. Kaedah kita lagi-lagi nak begitu kan. Dia buat tu pokok boleh hidup. Bila pokok boleh hidup, datang buah-buahan. Buah-buahan tu kita boleh rembat. Kalau tak kerana dia, kita boleh rembat buah-buahan. Buah-buahan tu pula apa jenis buah-buahan? Ada buah apple, ada buah anggur. Kalau mari kat Malaysia lebih sikit pada tempat orang, dia ada buah rambutan. Negara Arab tak ada tau rambutan ni. Ini kelebihan Malaysia. Betul. Kelebihan Malaysia ni, sebab Malaysia ni dia ada buah rambutan, dia ada buah durian. Arab tak ada buah durian. Dekat Pakistan tak ada buah durian. Dekat negara orang putih tak ada durian. Orang putih, orang Pakistan, orang Arab tengok orang Malaysia makan durian, termenung. Ni nak tak apa ni? Dia fikir kan, what's animal tiger that? Orang Kelantan lah. Kenapa dia terima ni? Orang Kelantan. Ni kenapa dia ni? Apa dia berduri keliling? Lepas tu pulang-pulang makan pula jadi panas-panas tentu pasal. Ada separuh-separuh orang kali, bau tu pun tak lagi dah. Nak cerita buah-buahan tu. Buah-buahan yang boleh hidup kerana ada pokok. Pokok tu boleh hidup sebab ada bumi. Semata-mata bumi tak hidup, dia kena ada air pula daripada langit. Siapa punya kerja? Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kerja. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, daripada pokok dapat buah-buahan. Buah-buahan tu boleh jual. Jual dapat duit. Duit tu pula boleh kita nak beli macam-macam benda. Memang duit ni Syekh, dia bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan kepada duit. Betul. Duit bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya perlu kepada duit. Betul. Kadang-kadang orang dia sebutlah lelaki bini, bang, saya nak abang ni, abang dia tahu. Saya tak nak duit. Bukan, sebab duit bukan segala-galanya. Tapi kadang-kadang dia silap faham juga. Segala-galanya perlu pada duit. Kerana suami tak bagi duit pun gaduh lagi bini juga. Laku kan? Betul Syekh. Duit. Duit ni orang nak cerita. Duit tu boleh dapat hasil daripada bumi, hasil daripada langit. Sumber tu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala dah bagi sumber, apa sikap kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu syirikkan Allah dalam keadaan kamu malu. Ini nak bagi kita ni seronok hidup ni, senang hidup ni daripada sudut material. Badan kita jasmani kita boleh dapat rasa nikmat. Ada satu lagi dalam. Apa dalam tu? Tenang. Hati kita tu rasa seronok. Ini pun satu rezeki daripada Tuhan tau. Kita jangan nak faham rezeki ni duit kita dalam bank. Jangan nak faham tu je. Duit kita dalam bank itu salah satu makna rezeki. Pakaian kita dalam almari banyak-banyak, itu pun salah satu makna rezeki. Nasi kita dalam pinggan, itu pun salah satu makna rezeki. Tapi rezeki, sebenar-benar rezeki, apa yang telah kita manfaatkan, itulah rezeki. Kalau benda kita tak manfaatkan, itu belum tentu lagi rezeki yang sebenar-benarnya rezeki. Duit dalam bank tu pun rezeki, tapi bukan sebenar-benarnya rezeki. Sebab duit kita dalam bank, duduk tak lama berlaku perang, duit kita pun habis. Betul tak? Nasi kita dalam pinggan belum tentu jadi rezeki kita sebenar-benar rezeki. Walaupun duit nasi kita dalam pinggan tu sudah dipanggil sebagai rezeki kita, tapi itu bukan sebenar-benar rezeki. Sebab kadang-kadang di tengah makan termuntah, tak terlezat. Bagus tu suat nasi ungkang-ungkang tiba tengok dalam TV. Tengok dalam TV tu keluarlah satu benda yang kadang-kadang kita meluat. Kita tengok termuntah, terlezat. Tak ada rezeki. Maknanya nasi dalam pinggan pun belum tentu jadi rezeki. Baju kita dalam almari tersusun banyak macam ni baju. Jubah ada, baju Melayu ada, kot ada, t-shirt ada, kemeja ada, seluar tu pula berapa jenis seluar pun ada. Semua ada dalam almari kita. Kita tak pernah pakai. Memang rezeki, tapi itu bukan sebenar-benarnya rezeki. Rezeki kita daripada pakaian-pakaian itu bila pakaian itu kita pakai, kita manfaatkan daripada sudut pakaian yang kita pakai, bukan? Itu baru dipanggil sebagai rezeki. Rezeki yang kita bahas tu pun baru kategori material. Bau jasmani kita dapat manfaat. Tapi ada satu lagi rezeki, roh kita dapat rezeki, hati kita dapat rezeki, jiwa kita dapat rezeki. Apa dia rezeki daripada sudut jiwa? Ketenangan. Berapa ramai manusia duit banyak tapi tak tenang, ya kan? Duit banyak Syekh, tak ada berapa duit dalam bank? Adalah dalam 99 juta. Mak tahu banyaknya duit kamu, banyak duit dia, tapi hidup dia tension. Hidup ni rasa dalam ketakutan. Sebab apa? Duit 90 juta, tapi orang fikir nak remat dia duit dia, jadi takut. Ada manusia macam tu tak? Kadang-kadang duit banyak, nak suruh makan banyak tak boleh. Dah lah buat duit banyak, sepatutnya kalau
dengan 16 garis daun. Mamat ni pergi makan. Dia makan cool, relax, tak ada masalah. Orang kaya makan tak? Boleh Ustaz makan. Kenapa? Darah tinggi. Kan dah kesian. Betul tak? Kenapa tak makan roti canai ni Pak Haji? Tak boleh Ustaz, roti canai ni diperbuat daripada minyak sapi. Minyak sapi ni dia punya implikasi kesihatan 1, 2, 3, 4. Implikasi kesihatan. Dan dia akan melahirkan penyakit 1, 2, 3, 4. Antara penyakit ni saya pun kena. Sudah. Maknanya kaya pun tak boleh makan. Tak apalah, duit itu pun satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Duit banyak tu pun satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang kita kena fikir rezeki daripada sudut dalam ketenangan kita. Jiwa kita tenang. Hidup macam mana pun tenang. Cool. Masalah berat macam mana pun batang kepala pun relax. Tak ada masalah. Kalau sembang dengan dia macam tak ada masalah. Tapi kalau pergi selidik, mak kau masalah. Beban mamat tu. Tapi dia cool, senyum, tak ada masalah. Oh, orang macam ni best. Rezeki jiwa. Allah Ta'ala bagi rezeki dari sudut jiwa. Agak-agaklah Allah Ta'ala kalau bagi pilihan kepada kita antara tenang dengan kaya harta, mana kita nak agak-agak? Mesti kita nak yang tenang. Hati kita tenang kan? Ini rezeki yang paling best. Tapi yang paling best dua-dua dapat. Tenang pun dapat, duit banyak pun dapat. Oh, itu yang best sekali tu. Tapi kalau dia dapat tenang dalam hati pun alhamdulillah, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi itu nak gambarkan di sini, kita ni semata-mata nak dapat tenang je pun tak dapat. Dia mesti ada faktor yang boleh menyebabkan kita dapat ketenangan hati. Apa faktor tu? Harta kita, pakaian kita. Bukan tak ada pakaian pun. Orang tak ada pakaian tu, jiwa dia tension tau. Orang Afrika, duduk kat Afrika, tak ada pakaian. Ui, tension juga hidup dia. Orang India tu kan, pakai cawan. Bonggah. Dia buat agak-agak dia. Dia pergi tengok orang boleh pakai pakaian. Tension juga, jiwa tak tenang. Kita ni sebagai contoh kan, duit tak ada. Tengok orang pakai kereta mudah, hidup. Yelah nak beli barang boleh, nak beli handphone mudah. Kita tak ada duit. Tengok orang beli handphone sakit jiwa. Nak beli handphone duit ada. Susah juga. Maknanya hubungan antara jasmani dengan rohani itu perlu digabungkan. Ini nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan Allah Ta'ala gambarkan nikmat itu dalam satu ayat kita baca. Alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia telah menjadikan bumi itu terhampar. Dia telah jadikan langit itu ada binaan pula. Dan binaan datang pula air hujan turun ke bumi dan juga melahirkan tumbuh-tumbuhan, dan semua tumbuh-tumbuhan itu menjadikan makanan bagi kita. Kata Allah SWT. Jadi kita nak fikir perasaan Allah Ta'ala. Banyak Allah Ta'ala bagi. Kita sendiri dia dah bagi. Untuk nenek kita dulu pun dia juga dah buat. Prasarana bumi dia buat. Langit dia bagi kat kita, air turun dekat kita, kita boleh makan. Macam-macam kesenangan. Alhamdulillah Allah Ta'ala pesan. Ni tujuan aku yang paling ketara. Aku minta daripada kamu. Apa dia? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu menjadikan aku syirik lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena abdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan syirik andadan. Syirik ni pula jadi dua. Satu dia bagi syirik jadi, satu lagi dengan syirik khafi. Syirik jadi ni kita kata Tuhan tu 2, 3, 4. Tu syirik berat. Tuhan tu berapa? Tuhan tu 3. Trinity lah. Kalau orang Kristian tu kan, dia kata Trinity. Tuhan tu 3. Itu kau syirikkan Allah. Orang Yahudi tu pula dia kata Tuhan itu ada anak. Nama anak dia Uzair. Ini tak boleh disyirik. Orang Nasrani pula kata Isa AS tu Tuhan, anak pada Tuhan. Syirik. Ada pula yang ni pula kata Tuhan ni sebenarnya bukan satu. Tuhan ni sebenarnya 3, 4. Dan dia ada tangan lah, ada macam-macam disebut tu kan. Tangan dia pula digambarkan bentuk patung sebagai contoh. Syirik. Semua syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buang saja. Bukan aku tak nak macam itu. Yang tu dipanggil sebagai syirik jadi satu lagi dia panggil syirik khafi. Syirik khafi. Sahabat Nabi pernah pergi tanya Nabi SAW, ayu zambin a'zam, apakah dosa yang paling besar? Tanya sahabat pada Nabi SAW. Nabi kata antaj'ala lillahi niddan, bahwasanya kamu menjadikan Allah Ta'ala tu syirik besar. Syirik khafi, syirik tersembunyi, riya, sum'ah. Semayang dah, tapi bukan kerana Allah, kerana orang tengok. Ada tak? Semayang dekat masjid, lama. Semayang dekat rumah, laju. Kenapa? Dekat masjid, orang tengok. Dekat rumah, semut tengok. Tak ada beza, semut tengok. Ini bagi syirik. Syirik khafi,
syirik yang tersembunyi. Sum'ah, memperdengarkan bacaan. Memperdengarkan bacaan bukan kerana Allah, memperdengarkan bacaan kerana nak tunjuk pada suara bagus sangat. Azan, dia pergi azan nak tunjuk ke orang yang suara lagi sedap daripada suara Siti Nurhalizah. Oh, dia rasa suara dia cantik pun. Dia rasa suara lagi sedap dan suara Amy Search. Tak tahan. Awi Wings suara dia. Kalau dia azan tu, orang dengar, suara kau. Ni kalau lah masuk AJL, anugerah juara lagu, mesti orang lain jual kapal je lah. Kau mesti menang punya. Nampak? Dia bukan kerana Allah. Kerana apa? Kerana kepentingan diri, bukan kerana Allah. Yang tu dipanggil sebagai syirik khafi. Yang ni pun kena buat. Itu pun kategori syirik. Allah Ta'ala kata tak nak. Allah tak nak semua syirik-syirik ni. Allah Ta'ala nak apa ni? Allah Ta'ala cerita semua-semua ni nak suruh kita betul-betul mengabdikan diri kepada dia dan kita tidak syirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa pun kerana dia. Buat apa pun kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala bagi semua segala nikmat-nikmat ni pada kita? Kenapa tak? Antaranya nak suruh kita sayang dia. Sebab dia telah pamerkan yang dia sayang kat kita. Bila orang sayang kat kita, kita kena balas sayang dia. Kalau orang tu sayang kat kita, kita tak nak balas sayang dia, itu orang sombong. Allah Ta'ala dah bagi sayang dia pada kita. Macam mana? Dia bagi bumi, dia bagi. Macam mana dia bagi kan? Kita kena sayang dia. Satu benda. Yang kedua, itulah cara kita nak kenal Allah. Kita ni tak boleh kenal Allah sebab kita nak tengok zat dia. Sebab kita takkan tengok zat dia. Nabi Musa AS pernah minta dengan Allah tak nak tengok Allah Ta'ala. Minta tengok. Allah Ta'ala tanya Nabi Musa, kau nak tengok aku, kau tengok bukit tu dulu. Tengok bukit. Kalau kau boleh tengok bergegar macam mana kau boleh bukit, kau boleh tengoklah zat Allah Ta'ala. Bumi tu bergegar bumi tu pingsan. Nabi Musa AS bangkit mengakuilah, memang kita ada tengok kamu ya Allah. Zat Allah Ta'ala macam mana? Wallahu a'lam. Tapi kata Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah la tatafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu dan melihat kepada ciptaan-ciptaan Tuhan, jangan kamu fikir pasal zat Tuhan. Kamu takkan faham pasal zat Allah SWT, tapi kita boleh faham tentang ciptaan-ciptaan Tuhan. Nabi Ibrahim AS, dia boleh kenal Allah SWT melalui dia tengok matahari, bulan, bintang. Nabi Ibrahim cakap, bapak dia kan senang orang tahu, tokek buat patung. Bapak Ibrahim, patung besar-besar zaman tu, tokek besar, tu bapak dia lah. Dia buat patung, businessman buat patung. Nabi Ibrahim AS tengok, tak logik lah semua patung macam. Tak logik kata dia. Kalau tak logik, dia pergi sama bapak dia faham bapak orang dia gila semua, dia bodoh semuanya. Ini semua kerja nak usul neraka semua ni. Anak lah sama bapak sekali. Bapak Nabi Ibrahim dia bengang, kamu ni dalam rumah aku besar, aku tahu. Besar-besar kau pula nak lawan aku. Get out. Rambat tu. Get out lah kalau masuk putih kan. Keluar tu Ibrahim. Aku bukan nak suka bapak aku pun. Bapak aku buat syirik. Dia pergi dulu dalam gua, dia fikir nak sembah Allah ni, nak sembah Allah. Tapi Allah tu macam mana? Dia fikir-fikir Tuhan buat, tengok bulan. Lawa bulan. Memang bulan tu lawa. Kaedah bulan ni memang lawa kan? Menjaga bulan kurang sikit lawa ni. Okey kan? Jadi cerita dia sekarang, bulan tu lawa. Bila lawa bulan, dia kata yang ni ikut Tuhan. Tiba-tiba bila datang siang, bulan tenggelam, naik pula matahari. Takkan ikut Tuhan ni tenggelam? Tuhan tenggelam. Tapi matahari lagi besar. Yang ni ikut Tuhan. Bila datang malam, matahari pula tenggelam. Apa boleh Tuhan tenggelam timbul pula. Naik pula bintang pula lawa. Yang ni ikut Tuhan, indah sangat bintang-bintang ni. Bila datang siang, tenggelam pula bintang-bintang. Aku tak suka jenis tenggelam timbul ni. Ini bukan Tuhan, itu biskut. Biskut ada lah. Sekejap ada, sekejap tak ada. Biskut ada lah. Tapi Tuhan bukan macam tu. Tuhan pasti ada. Tak akan berlaku pada diri Tuhan tu satu ketika tak ada. Tak berlaku pada Tuhan. Yang pasti Tuhan tu pasti ada. Last kali Allah telah mengilhamkan kepada Ibrahim AS baca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kata Nabi Ibrahim AS, aku telah menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Dan aku ni hanif, bersih, tidak syirikkan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan sekali-kali aku tidak pernah syirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal Tuhan dengan melihat kepada alam. Kenal Tuhan dengan melihat kepada bumi. Kenal Tuhan dengan melihat kepada langit. Kenal Tuhan dengan melihat hujan yang turun kepada kita. Kenal Tuhan dengan tengok pokok yang boleh tumbuh, memberikan makanan kepada kita. Kenal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nak kenal Tuhan ni macam mana cara Syekh. Ada orang kenal Tuhan dengan belajar sifat 20. Dan ada pula orang belajar sifat 20 tak faham-faham, tak kenal Tuhan. Nak faham dah jadi tak faham. Ada juga tu. Dia belajar sifat 20. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Yang kawan ni baru nak belajar akidah, member pula bangsa Islam, orang mu'allak pula daripada bangsa India pula, pergi dengar pula orang Melayu cakap Tuhan itu artinya, wujud artinya ada, lawannya tiada. Dia pergi tanya kita, Tuhan nak lawan lah siapa pula? Kan dah pernah. Sebenarnya ada ke tak ada ke dia? Tanya pula soalan tu. Orang duk sorak-sorak, duk fikir. Orang dah mengaji sifat 20, tak faham-faham. Ada orang faham, ada orang tak faham. Kalau tak faham, tak payah belajar sifat 20. Buat benda ni. Elok-elok tak faham, jadi tak faham. Kan? Ada orang, dia boleh kenal Allah. Tengok lagi. Ada orang, dia boleh rasa kebesaran Allah. Dia pergi tepi laut, dia tengok laut. Dia tengok laut, dia fikir kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sekarang, dia boleh kenal Allah dengan ilmu sains. Jadi doktor, buat pembedahan. Dia bedah orang punya dada tu, tengok ada jantung. Jantung tu bubak. Dia fikir macam mana boleh gerak ni, siapa tukang bagi bergerak ni. Dia fikir-fikir, tak boleh, ada kuasa yang lain, namanya Allah. Kenal Allah, dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Adanya bumi ni menandakan ada pentadbir dia. Siapa pentadbir dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi satu tempat, ada tak lembu. Fahamnya, mesti ada lembu kat situ. Kita pergi satu tempat, ada tak lembu. Maknanya ada lembu lah kat situ. Takkan ada tak lembu? Ada kambing kot. Kalau ada tak lembu, ada lembu lah. Kaedah dia kan, kalau ada tak kambing, ada kambing lah kat situ. Kita pergi kat satu tempat, ada satu tapak kaki besar. Kita pun faham, mesti ada gajah kat situ. Otomatik boleh faham. Dan tu adanya alam ni, siapa buat dia? Mesti ada tukang buat dia. Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah Ta'ala turun sikit ni, Allah Ta'ala pesan, jangan syirikkan Allah. Dan Tuhan itu sepastinya ada. Mengakui adanya Tuhan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita sebagai cara kita mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Ini pesanan Allah Ta'ala dalam satu ayat yang kita baca, ayat ke-20. Mudah-mudahan kita tidak syirikkan Allah. Mudah-mudahan kita mengesahkan Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang sebenar. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan dibalas ganjaran Allah Ta'ala dengan syukur dia, insyaAllah. Ini insyaAllah. Okay, wallahu'alam. InsyaAllah akan datang, insyaAllah kita akan baca ayat 23 yang Allah Ta'ala sebut tentang cabaran Allah Ta'ala kepada orang-orang yang melawan Allah Ta'ala, melawan Nabi Muhammad SAW menggunakan Al-Quran pula. InsyaAllah kita akan kuliah belakang. Wallahu'alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa barakatan min rizqika kami amin wa amalan salihan aqbalan amalan salihan amalan sudiqin wa rizqan halalan tayyiban wa rizqan halalan wa rizqan sebaik. Rabbana atina hasanah wa qina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat kami dari azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.